Tapi I lupa mungkin sebab kalau I dengan relationship dengan dia sebab I lagi berumur pada dia kan. Contoh lah. Tak, contoh. Tu I cakap dengan Datuk tu kan, sampai sudah kan, tak boleh nak ubah. Bini dia pun macam suka hati kau lah macam tu. Dia banyak couple dengan kawan-kawan I semua, dengan jambu-jambu semua. Tapi diorang ni diorang ni girlfriend. Skandal macam tu juga kan dengan tak payah sebut nama kan. Ada setengah pun artis saya ada dengar agak. Ada. Kawan-kawan I ramai. Ramai. Yang last pun ada. Artis. Famous. Ada single? Ada single? Diorang masih single kan? Siapa artis yang rapat ni? Tak mana tu? Apa dia? Artis yang you yang kawan-kawan I kebanyakannya daripada management I lah. Management I punya label music je lah. You under company apa kalau production? FMC. FMC. Itu siapa? Artis yang under tu? Ada Wani Hasrita. Ada apa ya? Dah kahwin bos. Dengan orang Sarawak. Dah dengan orang Sarawak. Dengan saya senyap apa? Tak ada. Dah kahwin. Lepas tu siapa lagi? Hakim Rosli. Hakim Rosli. Lepas tu Tajul. Hakim Rosli yang nyanyi lagu Segalanya. 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 Dah kahwin, Tajul pun dah kahwin. Uish, I dah tinggal. So lama sangat. Dah, lagi kat gay tu balik dah. So lagi. Ada Hafiz Azwar. Ada lah lagi 2-3 orang artis lah yang baru-baru lagi. Yang baru-baru kan. Okay. Anything? Tak ada. Malah semua lagi. Tukar topik saya juga ni. Kita tahu lah dah down lah cerita macam ni. Aku lemah lah macam ni. Apa dia? What else? Aku tengah proses tu. Cerita pasal gay tu dia tak pernah dalam kepala otak aku. Dia melimpah sikit. Mereka Munaf. Okay, dia open. Dia jadi deep dah. Satu je aku tak tahu macam mana naluri dia boleh macam mana dia boleh ni itu tak boleh lah kita nak urungkai kan. Sleeping lah all the time. Kita tak boleh nak urungkai kan lah. Itu kena tanya. Boleh invite je nanti. Kita call dia tanya. Nanti jadi kontroversi tu kalau invite tu kan. Macam kita sokong LGBT lah pula nanti. Betul. Tak boleh weh. Boleh lah kalau dia dah bertaubat. Tanya history. Macam 8,000 puff tu Dil. Kecil dia tu. Cannot relate. You cannot relate. So borak-borak ni pasal podcast ni satu lagi. Banyak yang tanya I. Kenapa lama sangat sejam? Kenapa 50 minit? Podcast memang lama macam tu. Diorang tak faham yang sometimes podcast ni ada isinya yang education part yang dia nak tahu betul tak orang nak tahu. Ada kan lepas tadi education part? Ada. Basically apa yang podcast selama I tengok podcast ada something yang I learn from that. Itu yang sekarang ni orang Malaysia tak faham kenapa nak podcast lama-lama. Any topics lah. Any topics. Padahal tak perlu ada topik, tak perlu ada pertanyaan pun, just orang cakap apa borak-borak kedai kopi. Betul tak kan? Itu yang jarang orang buat. So in terms of like kenapa 1 jam setengah 30 minit tengok dah boring lah. Kalau I ada question. Kita tukar topik lah. Takut muntah pula jadi pasal bagi lama sangat kan tak habis. Macam you rasa selama mana lagi you ada dalam e-sport industry? I will say within lagi 2-3 tahun. 2025 I am last untuk I macam buat benda lain. Lepas tu nak pergi mana? At the same time I am doing other things lah buat masa sekarang. Carikan benda yang I boleh dapatkan passive income. So I'm still working on it lah. Untuk I lah, tidak I sekarang. So still I berharap dengan e-sport ni buat masa sekarang. Collect dulu apa yang patut. Tunggu masa Abang Ger lah. Abang Ger lah. Kakak pun Ger juga lah. Abang Ger ni pun dah nanti kita tak tahu bila. Sampai tahun depan tahun depan ke tahun ni? Apa tahun depan? Tahun depan ke tahun ni kau nak pro kompetitif? Kau ni hey aku tanya lain lah. Sambung lah sampai boleh. Okay, what do you think of Inso? Pasal apa? Apa performance ke? Performance lah. Macam dengan individual macam personal malah lah. Okay, Inso kalau jujur lah. Based on my opinion, Inso someone yang willing to learn. Dia memang buat benda yang dia orang lain tak buat. Contoh, she take notes everything apa yang cakap.
benda yang I explain, dia akan elaborate sendiri. Benda yang mungkin kekurangan kat dia, maybe dia punya language barrier. Language barrier. Itu maybe lumrah ataupun cara dia bercakap kan. Sebab game ni memang laju, and by the time you kena communicate, you kena give and take. Tapi kalau ada macam stuck sikit, it take times. Itu je lah rasa yang sekarang. So, tapi dia memang seorang yang so far player yang I jumpa ada 2 orang je. 3 orang. Rex, Ranger dengan Inso yang bangun awal. Lainnya sebelum stream pukul 1, pukul 2 stream, pukul 1 bangun. Inso I bangun pukul 12, ada dah kat bawah dah. Tengah makan kan? Tengah makan dengan Dota. Tapi masalahnya dia Dota. Oh, you marah kalau dia Dota? Marah kalau dia Dota? Honest, I ada rasa macam cuba you try buat benda lain. Dah cakap tak nak dengar. Tak, masalah dia bos dekat bawah pun dia tengah Dota. Dah cakap. Itu je lah. Apa? Maybe boleh je, tak kisah pun. Tapi kalau performance you setimpal dengan apa yang buat, tak kisah, betul tak? Betul. Sekarang ni kita pun tengah nyanyikan. No TI, no ESL, no Dota, no. Tu, tapi benda tu tak macam cakap not really major lah benda tu. Tapi it's major for me. It's for me. You apa maksudnya major for you? Major. Personal lah, sangat personal Personal lah pasal Dota ni, no. Oh, sebab dia tak bagi attention kan? Ya, sebab masa sekarang banyak masa dia boleh tanya, dia tak tanya. Dia tanya masa I Dota je. Itu yang I kena lah. Oh, betul lah I cakap tadi. Dia cakap apa tadi? Semua masa dari pagi sampai malam tak tanya pun. Masa I buka je tengah main dah, tengah pick hero dah, dia tak tanya dah. Masa tu dah lost focus dah. Ada muka. Tapi I satu lah macam spill sikit kan. Dia cakap dia masih lagi macam ada rasa nak main untuk next season sebab ada you. Sorry, I tercakap. Kenapa Inso? Give me why. Give me the why thing. Ni nangis tau. Apa nangis dia? Ini tak boleh lah, tak ada ni. Tak ada lah. Aku just nak tahu apa yang dia nampak. Mungkin I rasa macam sebab I ada sesuatu I boleh belajar. Sebab macam dulu I start season 1 sebab I start satu offline biasa je. Lepas tu I terus yang season tu kan? I start offline biasa je. Tiba-tiba player PMCO yang pergi global final tiba-tiba suruh I main. So macam pelik lah. Siapa Stuart. Oh, dia pernah pergi ke MCO? China? Pernah. Yang tu Team Secret dulu. Yang Berlin tu. Team Secret tu. Oh, yang debut yang itulah. semua Chinese dulu kan? Okey. Lepas tu dia dengan Singbi lah buat team. Lepas tu tiba-tiba dia suruh I join. Masa tu I tengah fikir lah, I ada apa untuk join. Kenapa dia kenal you? Kenapa dia kenal? Macam mana dia kenal you? Sebab Y2K kot I rasa. Y2K bagi tahu sebab masa tu I tengah buat team sendiri. I main-main je tournament biasa macam tu. Tapi okey lah. Masa tu kalau tournament biasa-biasa top 3 macam tu lah. Masa tiba-tiba dia suruh I masuk. So masa tu I tengah garu-garu. Tak tahulah macam takut. You tengah apa? Garu-garu. Bukan dia tengah 2-3 lah kan. Dia tengah garu-garu. Okey, Una, okey lagi kalau Bebeng compare dengan Bebeng kadang-kadang dia punya comms tu pekat sangat, dia punya sabar. Contoh, aku stop dekat shack ni dulu Kalau Bebeng aku tinggal shack ni dulu. Ingatkan dia nak tinggalkan shack tu padahal dia nak duduk kat shack tu. Dia tinggalkan shack ni. Dia punya tu. Miscom kat situ teruk Okay, sangat. kalau pada I punya pemahaman dia akan belah dari situ. Dia belah situ. Kalau dia BN we stay kat situ. Dia stay kat situ. Saya tinggal dekat KL. Okay. Tinggal KL. So dia punya tu pekat sangat sampai kat team Ben kau cakap kau duduk kat shack tu. Ada 2 masalah player comms ni. Itu masalahnya. Masa tu I tengah garu-garu. I tak tahu 2-3 lah, 50-50 lah. 50-50. Saya masuk lah. Dia garu kat mana siap? Aduh. I main sikit, I kena marah lah. Buat ni tak boleh, buat tu tak boleh. Buat A tak boleh, buat B tak boleh, buat C tak boleh. So I tak tahu nak buat apa. Then macam mana boleh join diorang? Lepas diorang keluar secret tu kan? Lepas tu diorang form team. Lepas tu kita masuk qualifier tu pun yang ikan. Kita first day okay. Second day terus jatuh. Third day
jatuh juga. Itu qualify apa masa tu? Yang PMPL tu. Oh, BMPL. Lepas tu last day tiba-tiba 4 game 3 chicken. Masuk top 5. So dapatlah masuk sampai sekarang. So masa tu I nak belajar. Dia orang cakap lah, you kena fikir ni lah, fikir tu. Macam masa tu banyak yang kena fikir. Macam I ingat main PUBG tu tembak orang je. Okay. Lepas tu I start lah tanya apa tu, player-player dari Taiwan. Yang diorang selalu pergi global macam tu. Tanya-tanya diorang explain lah. Macam dia explain, kalau kau scout kena macam mana, tulis panjang-panjang. You push kena macam mana, panjang-panjang. Voice note 1 minit, 5 minit. I dengar tulis. So I buat satu-satu macam tu. Lepas tu tapi makin lama macam tak dapat cari seseorang yang dapat guide you. Ajar. So bila adanya cheer, sampai Ci datang. Baru I fikir, sebab masa tu I tengah fikir I nak Axis ke VIP. You boleh cakap ke ni? Sebelum season ni kan. You boleh cakap ke sini? Apa? You nak cakap ke kat sini tu? Kenapa tak Betul? Boleh ke? Lepas lah. Okay. Tapi last I bagi tahu bos Axis I nak stay sini lah. Okay. Tak, you rasa tak benda yang you buat tu betul, so you rasa? I mean like you dah belajar lama. My question is simple. Benda yang you buat tu masuk tak dalam game? You boleh apply tak dalam game? Kalau tak boleh apply, mean to say you kena change something like, okay, mungkin cara pembelajaran you not really on not everything, maybe lebih on watching, we never know. Macam you tengok PL China, tapi kenapa tak boleh nak apply dalam game tu? Maybe kalau you cakap Cina lagi better, we never know. What do you think? I rasa tak kisah Cina ke Malay. It's just that I rasa I tak tahu macam mana nak explain benda tu untuk teammate I. Macam untuk I, kalau I faham kan, I faham. Tapi bila I nak bawa tu, I bawa jadi I seseorang je faham. Tapi teammate I tak faham. You cannot give to others lah maksudnya. I susah nak bagi tahu dia orang. Sebab kalau I elaborate, I boleh elaborate untuk I sendiri. Macam mungkin I bagi tahu A sampai Z, tapi mungkin kefahaman dia orang lain. Macam I cakap pasal A, mungkin dia orang terfikir pasal B. Apa awak rasa? Tuan analisis? Saya faham apa yang dia cuba sampaikan. Basically kalau dia tengok PL tu sendiri, like, dia faham. But kalau teammate tak tengok benda yang sama, dia akan jadi susah tau untuk kau elaborate benda tu. Kau boleh nak elaborate, but maybe tak sepenuhnya. Kalau teammate kau macam dia tak pernah nak visualize pun benda tu. At least lah teammate nak kena tengok sikit, baru dia boleh macam baru faham kenapa Itsu cakap macam ni. Maybe dekat PL tu macam ni dia ramai. So dalam team game, kalau seorang je buat gitu memang susah. Sebab macam let's say I tahu okay, kita kena push macam ni, tapi bila I suruh orang tu push, nanti dia akan terfikir, kenapa aku kena push? Kenapa kau tak push? Macam tu pula. So nanti jadi benda tu slow pula. Nanti kalau slow tak jadi pula. So macam apa yang I tengok tak berlaku lah. Macam pointless lah. Okay, understand. Dia jadi macam tu. So susah lah nak, unless kita buat semua. Macam let's say kita tengok ni, okay, kita buat as a team. Macam let's say kita buat dry run, so kita buat as a team. So semua faham. Tapi kadang-kadang kita buat tak, tak tahulah. I rasa sebab mungkin kita asyik kalah, jadi semua confident. orang semua orang takut macam sebenarnya dah buat dah, tapi certain part tu dah nampak dah benda tu kat depan muka lah, tapi tak tahu buat. Lepas tu tengok live, last suka kat situ, mampus. Rasa macam Menyesal. Kalau nak cek mana? So yeah, I mean like, I tak tahu lah. Mungkin next approach kau boleh macam cari satu match yang okay, this is a good match. Contohnya Team Nova tu kan, kau rasa macam kau nak main macam ni, dan kau pilih that particular match, kau ajak budak-budak tengok. And then kau explain satu kenapa. Kalau empat tak faham lagi, then maybe something wrong lah. Something wrong. Maybe first time maybe diorang tak faham, but after kau repeat, tak kali kau buat,
diorang tak faham. Sebab kalau kau tengok, kalau kau dah suruh tengok and then diorang tak tengok, then maybe benda tu kau nak kena paksa. Just that Watching game tu sama-sama aku rasa banyak bantu lah. Tapi kalau tak watching game, let's say macam everyone do their own things, like Inso akan tengok bahagian dia, lain tu pun tak adalah buat benda lain, tengoklah benda juga yang berkaitan dengan PUBG. No, sometimes aku rasa diorang tak, bila diorang tengok dia tak faham. apa yang diorang main. So that's when you come. Kau bagi diorang tengok, and then kau kena explain kenapa diorang main macam ni. So bukan semua orang faham. Apa bezanya kita dulu mana ada orang akan tunjuk ajar, tapi kita like orang cakap apa curious lah, maybe sekarang it's very easy lah for you to find a replay. Macam dulu kita like, aku tak tahu kau macam mana. Like kalau macam aku dulu main COD kan, aku nak kena download file demo Mamat ni. macam CS lah. So kita put more effort tau. Nak kena download dulu, lepas tu nak kena masuk game, and then kena tengok satu-satu, kena tengok POV dia satu, nak kena faham satu, kenapa dia bergerak macam ni, kenapa dia ambil angle ni, apa timing dia, faham tak, kenapa dia balik ni kat sini, faham tak, sama kan. Macam maybe kita dulu kita nak kena put more effort lah. Macam sekarang ni maybe dah terlampau senang Diorang pun dah terlampau banyak benda yang diorang boleh buat. So diorang pampered too much lah. Maybe dulu kita ni tak banyak. Okay. Itu salah satu betul loh. Dulu zaman PC dulu, I start 2009 tau. I start 2009, I main game kertas. Game kertas maksudnya game tembak-tembak, tapi dia basically macam kartun sangat. Blackshot, MAT, Crossfire, CS, dulu semua benda yang main. Semua benda yang I sentuh dia, so tak pernah tak champion. Semua pernah champion. So when it comes to that situation, kenapa orang sekarang ni nak cakap spoil, bukan spoil, basically spoil lah, okay? Saya spoil. Dulu kita tak ada gaji pun. Dulu ada daripada Sarawak, I nak pergi tournament kat sini, nak fikir tiket flight saja, padahal tournament tu price pun 3,000 CS yang menang dulu. Nombor 1 3,000. Okey, cover tiket dah 5 orang. Lepas tu hotel, kita orang sewa satu hotel, satu katil, 5 orang duduk kat situ. Sampai macam tu sekali. Nak save budget tu. So mungkin orang cakap tough time dulu tu beza dengan sekarang. Sekarang ni diorang ada manager, rumah cantik, ada gaming house, bootcamp, semua facilities disediakan. Mungkin too much pampered, tapi it's a good system yang di mana untuk naikkan industri dia. Tapi diorang tak boleh nak pergunakan benda tu, faham tak? Lewa sama lewa. Streamer pro player gaji beriban-riban. Betul. Dulu mana ada gaji kita orang. Kita orang gaji PC dulu starting 600. Lepas tu paling tinggi 1,500 kan. 1,500 tu dengan makan dulu dengan spaghetti tiap hari. Masak spaghetti tiap hari kan. Bagi-bagi spaghetti. Susah dulu kita orang. 1,500 tu apa yang you boleh buat? Maybe lah, memang tak bayar sewa semua, tapi save pun paling-paling berapa je. Betul. Lepas tu kita punya entertainment lagi. So it's a good things di mana sekarang ni ada banyak platform tapi tak digunakan dengan sebaik mungkin. Kena ada coach. Aku tak tahu lah, macam aku, kalau aku dapat benda-benda sekarang pun, kau tahu kan, macam kau menang PPL, then that's a bonus for you. Yes. Kau dah found duit tu. Because for me, e-sports ni sama je macam suka-suka lain-lain. Macam football and all. Tak nak kau kena perform. Macam mana kau nak kena perform? Faham tak? So then it comes, bila kau perform, then automatically your money is there lah. Yeah. But sometimes aku tengok ramai orang macam, okay, like if kalau macam kau suruh tengok, diorang suruh tengok replay kan, kadang-kadang aku pun tak faham kenapa aku rasa diorang tak faham tengok replay tu nak kena tengok apa. Aku nak kena tengok macam tu, budak ni bantai dia macam ni nak, macam tu, faham tak? Tapi dia tak faham, dia tak go into detail lah. Then aku rasa someone need to explain. Dia tengok replay tu kan, nak kena faham kenapa dia duduk kat sini, kenapa dia macam tu, kenapa dia bergerak macam ni, kenapa dia tak ambil, kenapa tak rotate kat sini, kenapa dia rotate ke north, kenapa dia tak rotate ke south, faham tak? Macam tu, macam tu. So that orang nampak. Betul. So maybe dalam seminggu tu, maybe lah boleh buat satu dua. So nak kena fokus more on explanation lah. Yes. Explanation lah kenapa, macam kau cakap tadi, kenapa diorang ambil angle ni. Dia macam buat as a team kot. Sebab kalau let's say kita record sesama je, kita tengok
Jadi kita tahu je apa kita buat salah. So jadi macam dia bukan like a team issue. So macam let's say kalau I tengok I tahu I call salah. Tapi next time kalau I call, mungkin I call lain. Tapi teammate I mungkin tak faham. So kita macam kita tak explain. So macam mana I kena call macam ni. So next time sebelum I call tu, diorang dah faham dah. Dia instruct I call macam ni. So jadi kita tahulah sesama apa yang kita nak buat. Jadi sebab sekarang kita macam buat secara individu. Dia pandai dia buat, dia pandai kill, dia pandai scout, ni pandai jaga diri, macam tu. Tapi kita tak guna semua as satu team lah. Faham. So next video nanti you nyanyi, I jadi model Terus minta macam tu. Kenapa lah Pasal PUBG tadi ni kan rotik ni kenapa tengok model pula. Dia anak mata pandangan dia anggut dia faham ke tak faham. I good listener tapi tak masuk otak. Tak. Tapi suka kan tengok benda-benda macam tu kan. You follow up je dengan I suka. scenes PUBG kan, scenes tu. I suka tengok tapi tak power lah tu je. Apa last konten kita buat dulu apa? Dengan Rex semua tu kan? Kim. Boy. Kim ada boy. Cinta-cinta tu. Cinta. Nama Kita tidak? nak kena jaga dia. Yang jaga you tu. Recording tu. Ya tu. So, okay. Bos. Saya bos. Pasal Ini bos. Bos, itu durian 3 kilo. Okay, aku nak tanya soalan lah. Okay, maybe your opinion. Lelaki, macam mana tanya soalan lelaki dengan perempuan tu? Siapa? Hak lelaki dengan perempuan. Soalan kontroversi lah ni. Sekarang punya topik lah. Equality. Equality. Equality punya. Kan sekarang kan ramai orang macam setengah perempuan kan dia more like apa kita panggil tu feminism. Hak sama rata. I tak perlukan hak sama rata tu. I okey je kalau macam lelaki nak lebih daripada perempuan ke, perempuan nak lebih daripada lelaki ke, tak kisah. Siapa yang rasa yang lebih ada power tu, yang boleh ke depan lah. Tak boleh tak apa, tak kisah. I tak emotionally ke apa, physically ke, tak kisah sangat. I tak ada rasa semangat feminism. Sebab I rasa perempuan dengan lelaki tu dilahirkan berbeza kan. So perempuan kan dilahirkan daripada tulang rusuk lelaki gitu kan. Macam tu kan. So memang kita perempuan pun sebenarnya ada sifat lemah tu. Lelaki pun ada je, ada dia punya strength dengan weakness tu kan. So I rasa pada I tau, I tak feminism. Tahu tak semestinya benar, betul tak? Ini I punya pendapat personal. I memang memerlukan lelaki. Support each other. Ya, support each other. I tak. Cuma I ada sikit macam you cakap tu. I rasa macam I nak control banyak benda kan. Macam sebelum ni I rasa I macam lagi nak control banyak benda lah. I rasa macam aku lagi banyak benda kot. Aku rasa banyak lagi kelebihan aku daripada kau. Tapi I pun mungkin sebab kalau I dengan relationship dengan dia, sebab I lagi berumur pada dia kan. Contoh lah. Kalau I relationship dengan dia, I kan lagi berumur. So I punya experience lagi banyak. So banyak benda lah I boleh cakap. Tapi by the time bila dah berapa lama I kenal ni, I rasa macam tak semua benda I tahu sebenarnya. So I rasa actually I pun perlukan lelaki. Macam dia patut lagi take over banyak benda. So saya lelaki perlu dominant lagi daripada perempuan ke macam tu? Of course. Okay. Setuju? Kenapa aku setuju Insaf? Apa pendapat kau? Tentang all this. I rasa okey kalau lelaki dominan, tapi perempuan kena ada pandangan sendiri juga. Macam dia kena, let's say a couple lah. Kalau dia nak build satu rumah, okay, so tak boleh je, untuk I rasa tak boleh je lelaki kerja, lepas tu perempuan duduk rumah je. Sebab let's say macam tu, jadi nampak sangat perempuan tu kena tolak ke tepi. So macam lelaki tu je kawal rumah. Kalau perempuan tak kisahlah dia nak kerja apa ke, at least nampak dia even macam, working daripada rumah pun okey. So you macam tu. Macam okay, ada buat sesuatu lah. So jadi untuk tolong jugalah maksud dia. So jadi macam
let's say laki tu boleh bagi duit kat perempuan, tapi perempuan tu guna extra untuk dia sendiri. So Okay, faham. safety je. Dia tak bergantung 100% dekat tu. Sebab, Nafkah lah orang cakap. Okay. Sebab banyak orang gaduh pun sebab let's say perempuan tak nak kerja. Lepas tu dia nak je laki. Ni macam terlalu personal sangat. Personal sangat. Contoh je lah yang aku nampak lah. Okay, understand. So Kenapa you cakap setuju tadi? Kenapa you cakap setuju tadi? Kenapa saya cakap setuju? Pasal lelaki kenapa perlu dominan. Of course lah, bagi I lelaki ketua keluarga kan, ketua keluarga, Khalifah dalam keluarga gitu. Lelaki sebagai ketua keluarga, itu je bagi aku is very important. Sebab in way saying that kita equality perempuan dengan lelaki, banyakkan dekat Europe sana dia minta like kenapa nak ada equality, kenapa tak sama. Okay, contoh macam apa yang aku cakap itu, kalau perempuan dia nak bertanding dengan lelaki tapi dia tak dapat prize pool yang sama. Contoh Paji Mobile, kita ambil Paji Mobile. Okay, kenapa lebihkan PMPL, kenapa tak ada meja perempuan? Situ dah boleh beza kenapa lelaki perlu jadi taklah alpha, taklah dominan, tapi kenapa lelaki kena lebih. Kena lebih. Betul tak? Kalau contoh Paji Mobile, kenapa tak ada PMPL untuk perempuan? I baru tanya dia semalam pasal ni. Kan I tanya you kan? Apa? I tanya soalan macam apa? Okay, I cakap satu nama komuniti perempuan ni kan. Cakap kenapa yang ini dia tak masuk PMPL kan? So dia main tu apa? Kenapa dia main tu dia bawah-bawah je? Kenapa tak nak pergi PMPL? Lepas tu cakap tak boleh lah. Kita just compare lah. Kalau let's say sports je, if you compare tenaga laki dengan perempuan, mesti laki lagi kuat. Betul. So kita tak boleh sama rata. It's just that kita boleh buat lebih kurang yang sama je. Itu yang maksud I, macam lelaki boleh dominan, tapi perempuan pun at least kena ada buat sesuatu lah. Tapi bahaya cakap macam ni sebab ramai, sebenarnya I percaya ramai feminis macam yang nak ketengahkan pasal feminisme sekarang. Sebab kalau perasan sekarang ni perempuan banyak yang nak dominan juga lah. Perempuan banyak yang independent lah. Betul. Even I pun pernah cakap dengan dia dulu, I tak kisah pun tak kahwin, I okey je perempuan seseorang macam tu kan. Mula lah macam melagak. For me ni, aku tak rasa, aku tak kisah perempuan tu dia nak dominate. Sebab aku rasa kekurangan sekarang ni adalah lelaki yang kualiti, yang ada kualiti. True. Betul? Kadang-kadang perempuan ni lelaki tak kualiti, perempuan tak kualiti. Perempuan ni kalau contohlah dia bagi tahu kau something, dia bagi perempuan ni dia punya emotion lain sikit. Dia bercakap emotional dia lain, dia fikir dia. But kalau lelaki tu seorang yang ada kualiti, satu ada kualiti, dia tahu macam mana nak explain. Perempuan dia lambat laun dia faham. Betul. Tapi kita tak ada, kita kurang lelaki yang boleh explain, boleh tunjuk, okay, this is how you macam mana counter things, kan macam tu. Okay, perempuan kadang kau cakap dia tak nak tengok pun. Dia cakap dia lah, perempuan tengok. Sometimes kan perempuan dia bukan kisah pun apa yang kau cakap ni, kau ni cakap dia lebih tapi buat tak pun. True. Cakap nak kahwin. Betul, cakap nak kahwin tapi tunggu lama-lama banyaknya alasan situ sini. Personal lah, sorry lah. Sorry lah. Lagi? Tak, tapi I setuju dengan tu. Pasal lelaki yang berkualiti tu, I tak nak cakap, I tak pukul rata lah. Tak pukul rata, tapi banyak lah, bukan banyak. Okay, ada few lah I jumpa yang kurang kualiti tu. Kurang kualiti, betul. Macam kenapa ada yang I jumpa tau, bukan semua yang I jumpa je lah. Jangan cakap semua. Dia macam kenapa I boleh buat banyak kenapa I boleh berusaha sampai banyak macam ni, kenapa dia tak nak buat macam I buat? Betul. Macam ada I jumpa ni, jumpa lagi tau, bukan semua yang I jumpa ni, macam I dulu masa I betul-betul tengah nak cari duit, I sanggup tidur dekat hotel pelacur. Aku yang tidur kat hotel Oyo. Oyo tak apa, Oyo okey, ada okey. Tak, maksudnya hotel tu memang yang berapa belas ringgit semalam, RM20 satu malam tu. I sanggup duduk kat KL seorang-seorang, bawa luggage 2 luggage besar sebab I nak kerja kan. I naik tangga, naik lift yang ada lipas banyak terbang-terbang semua. I duduk pintu tu dengan tak boleh tutupnya. I duduk je hotel tu seorang sebab I nak kerja. I nak kerja tak cukup duit apa semua. Masa sampai sini?
Yes. Bukan first time lah, banyak kali. Banyak kali buat macam tu. Seminggu, 2 minggu duduk kat hotel tu. Memang banyak bunyi macam-macam kan. Tapi macam bunyi lah. Saya faham itu bunyi. Saya faham itu bunyi. Tapi I rasa kenapa aku boleh buat macam ni? Bila fikir, lepas tu ada lelaki yang call, Muna nak pinjam duit boleh tak? Macam yang dah umur 30, 32, yang belum kahwin ke, yang dah kahwin, nak pinjam duit boleh tak? Nak bayar sewa rumah apa semua. Tak ada anak pun lagi. Kerja lah. Faham tak? Macam kerja lah. Bukannya I tak nak tolong. I boleh tolong. Tapi kita sendiri pun ada masalah kita sendiri. I punyalah berusaha. Lepas tu I cakap, boleh tak tolong carikan hotel untuk I malam. Tak tahu nak tidur mana. Lelaki tak tahu tidur mana. Surau banyak, tanda sawang banyak. I kan kau boleh tidur mana kalau kau tak ada duit. I tidur kat hotel RM20 punya hotel, RM15 punya hotel pun I tidur dululah. Sekarang takut lah. Dulu I punya sifat berani tu kuat sangat. Dah tak fikir apa je, nak tak fikir apa, fikir nak cari rezeki je. Lepas tu kenapa lelaki ada yang call umur 30, tu cek kat hotel boleh tak tahu nak tidur mana malam ni. Kau cari. Lepas tu I cakap, ada, carilah kat sini. Mahal lah sampai 100 lebih. Surau banyak kan, masjid ada kan, kenapa tak nak usaha, do something. Tapi kalau betul-betul memerlukan, I tolong. Macam kita tengok situasi juga. Tengok situasi. Tapi kalau setakat situasi, I nak jalan-jalan tapi tak tahu nak duduk mana. Tolong cek kat hotel boleh, tolong belanja boleh. I tak suka macam tu. Lelaki it doesn't matter, like let's say macam dalam satu perkahwinan tu kan. Contoh diorang baru kahwin and isteri dia pun macam nak tak nak dengan lelaki tu. End of the day, kalau lelaki tu seorang yang quality, yang boleh guide, dia pun boleh berubah sooner later. Tapi kalau lelaki tu pun tak boleh nak guide, so means you are failed become a husband lah, betul tak? True. So I tak kahwin lagi, tak tahu sangat tapi I faham lah maksud you apa. So I mean like dia kind of theory lah kan. Macam dia cakap dia lelaki quality. Dia dah kahwin dah? Dia dah kahwin dah. Dah 2 dah. Tak mengaku 2 anak. Tak cakap tu ni. Dia teka umur dia berapa? 27, 26. Agak lah. Lebih kurang. You 27 kan? Agak-agak. Kan? Agak-agak dah dari Desember Muna. Bukan agak? Mungkin 32 tak. Mungkin Desember jauh. 27 Adil. 32 lah tu. Tapi dah nampak muda kan, betul tak? Okey, bagus lah. Good, bagus. Baik, hidup sihat. Pergi gym hari-hari. Main ajak. Balik terus bawa makan Pergi gula. gym hari-hari. Macam tak ada je, Mek. Dia pergi macam tak ada. Okay, hidup yang you pernah paling susah you pernah alami macam mana? Paling betul-betul susah. Macam contoh macam you merantau tadi kan. Macam itulah macam mana tahu I rasa susah gila. Macam I memang totally sampai pinjam duit dengan orang apa semua juga kan. Tak, I pun faham kita nak pinjam duit dengan orang tu, tak payahlah kita elaborate lebih pasal pinjam duit ni. Ada banyak situation benda tu banyak situation. Tapi paling susah dekat rumah I tak ada beras dah nak makan. Sampai macam masa tu family I pun dah tak tahu nak buat apa dah. Macam ayah I pun dah kerja tapi duit tak masuk-masuk lagi, payment tak masuk apa semua. Apa lagi nak buat ni? Lepas tu kita orang sampai satu tahap kita orang jual je apa yang ada. Selagi boleh usaha-usaha tu masuk I. Kalau kau ada aset, kau jual aset kau. Macam tu. Kalau kau boleh kerja, kau kerja. Even adik-adik I semua pun jenis yang walaupun diorang ada degree semua, diorang buat part time cari sampah dalam longkang. Dulu. Sekarang okey, alhamdulillah. Seorang dah kerja bank, seorang dah buat master lagi apa semua, okey lah, alhamdulillah. Tapi dulu saya cakap kita orang punya family ni sangat berusaha. Sampai cari sampah longkang pun kita orang buat kerja tu. I punya survive ni naik bas. Background family tu bukan orang yang senang lah. Macam mana kita orang kan kerja business kan. So ada satu masa tu ada duit, ada ups and downs. Susah lah. I cakap kan, kalau kerja yang every month ada duit income tu lain sikit cerita dia. Tapi kita business, so ada ups and downs. Bila down betul-betul down kan. So itu I cakap terlalu berusaha. So I memang, kalau I nak cari lelaki, I memang nak cari lelaki yang boleh handle I juga. Sebab I ni ada sifat dominan sikit sebab I nak sulung. Satu I cakap, terima kasih tolongnya banyak. Tapi I rasa macam alhamdulillah lah, Inso dia macam banyak tolong juga. Gitulah. I puji dia sikit. Sebab I memang sangat dominan. I rasa macam I boleh buat semua benda. Tapi sebenarnya kalau perempuan tu boleh buat semua benda, sebenarnya ada je lelaki yang boleh tolong kita buat tu jadi lagi lengkap. Dia boleh completekan banyak benda lagi untuk kita. Kalau kita boleh buat 80%, dia boleh jadikan 100% pada ayah. Macam tu lah. Sarangnya you. Benda yang susah dia apa dia? Pernah kau alam? Susahnya. Susahnya.
Sampai kau besar sekarang, daripada kecil dulu ke? Tak adalah susah, tapi adalah yang aku tahu memang mak aku susah. Like kalau macam kita makan tu tak pernah tak ada makanan, ada lah makanan, tapi sehari tu sekali dan kau makan dalam sebulan 2 bulan tu kau makan nasi goreng. Sama dia. Nasi goreng telur. Nasi goreng. Nasi goreng telur. Nasi goreng dengan telur itu macam itu je makanan untuk sehari tu. Dia akan repeat sampai hujung bulan macam tu. Dulu kita orang pun abang saya pun ada kan. So adalah susah macam tak boleh nak makan langsung. Tapi tahulah susah. Ada susah dia. Dulu kan dekat Sarawak ada perayaan Kawai kan. Okay, so bulan tu agak ketat sikit keluarga kita orang. Semua nak balik kampung. Tak tahulah dia ingatkan lagi. So saya cakap dengan bapak saya, tak ada duit untuk beli minyak pergi balik kampung. So saya cakap dengan bapak saya, tu ada PC tu boleh jual lah, saya cakap. Lepas tu dia jual PC tu, dapat berapa ratus, ingat kan? Balik kampung, sampai kampung tu baru boleh makan sebab ada keluarga lain kan. Semua lain. Aku beritahu bapak, ni PC boleh jual. PC yang tebal tu, yang warna putih, yang tebal lama tu. Itu yang besar tu kan. Itu besar tu. Itu peninggalan satu-satunya PC kita orang dulu. Sebab kita orang daripada kecil, bapak I memang beli PC. Masih kerja kat bank dulu. Dia memang ada beli PC untuk kita orang main. Sebab tu dia start main game. Dengan bapak-bapak I sekali pun main game. Bila ada tahap tu, kita orang macam agak kelam kabut sikit kan. So jual lah PC tu, cakap dia. Pergi kat kedai tu nak tutup tau 6.30. Pukul 12 ni dah start raya dah ni, gawai tu. Kita orang jual PC tu 6.30. Cun-cun dia beli pula berapa ratus, saya pun lupa. Beli minyak, shoot balik kampung. Tapi saya cakap kan, macam kalau orang tu betul-betul berkuat, dia akan berusaha apa je kan. Dia sebelum dia minta tolong orang lain. Tapi mak bapak masih ada? Ada, alhamdulillah. Masih ada dua dekat JB. Sebab tu sekarang ni I rasa kan, apa-apa rezeki yang I ada sekarang ni, I memang enjoy dengan family gila-gila punya. I ada saving juga, tapi I rasa macam kali ni betul-betul, sebab alhamdulillah rezeki dalam bidang streaming, I rasa macam betul-betul alhamdulillah kan. So selagi I boleh enjoy betul-betul dengan family I lah macam tu. I cherish the moment macam tu. It's a good thing. So let's say kalau aku tanya, dah sedia ke tak? I dah. Of course, dah 28 tak sedia apa lagi kan. 28. So bayangkan kalau you, contohlah, I sampai bosan tunggu. Kalau I kahwin 30 kan, contohnya kita orang kahwin 32 ni kan, umur 32 baru nak kahwin. 30 lah. Belum, awal 32. Contoh 30 you kahwin, belum tentu you dapat zurat lagi, betul tak? Betul. Kalau you umur 50, contoh umur you 30, you ada anak, you umur 50, anak you 20. Betul tak? Kalau contoh you kahwin 30, nanti umur 36 baru ada anak, berapa tak akan lama. Sebab tu orang cakap orang tua suruh kahwin cepat. So orang tua dulu your mom, your dad berapa umur? Berapa I lupa dah. 52 52. Muda ke? Mami dengan daddy? 59, 58. Same like your mami daddy. Mak I 59. Dia dah nombor berapa? Youngest. 50. Masuk lah. So umur dorang 50 lebih, hampir 60. Ni dah 30 lebih, ni baru 27. So cun lah situ untuk macam dorang dah tak nak kerja dah kan, dorang dah pencen. So kita pula ambil alih tanggungjawab tu, which is okay. So fikir balik, kalau tak kahwin umur 35, tak ada anak umur 40, kau dah 60 dah nak sakit dah nanti, siapa nak jaga? Betul lah Cik. Tak, I faham. Dia relax sikit. Sebab dia 23, I 28. Okay loh, 23 kahwin. Well, I tak balik je. I 23, Cik 32. Okay lah, kahwin muda okay tu sebenarnya. As long as ready je lah. Ready tu, anything yang bercela tu pula tepi. Tiba pandai lah. Dia muda, I tak muda sangat. Tapi you nak fun-fun lagi, so tak ada kan? Tak kan? Cukup lah apa ada kan? Sabar. Awak nak fun-fun ni? Ya Cik, saya pun nak tahu Cik memang nak fun lagi ke tak? Macam mana ni Cik? Nak tanya lah, fun ke tak nak fun? Ke yang orang kata boleh katakan jambu je ni nak fun-fun ni. Macam aku cakap dia, aku selagi 2025 I tak beli rumah sendiri,
And I tak sampai I punya goals, lagi tu I tak kahwin. Kalau 25 memang tak ada, I Itu kahwin je lah. alasan cik. Nak buat loan beli rumah susah tau. Oi, Itu I dah susah. banyak kali dah ni start ni nak beli rumah. Tapi ada, kalau ada 2 orang buat loan lagi senang. Yalah, tapi kena wife and husband lah. Yalah. So gabung cepat-cepat lagi. kahwin, so boleh beli rumah lah. Aku tumpang di Palu. Beli je lah yang second hand tu, yang apa, landed property tu ada je yang 500, 400. Ya, nak 500 Beli tu kat susah Delay, buat Delay murah tu, loan. Delay. Apa dia? Dekat Delay murah. Nilai murah, betul? Jauh sangat. Mana ada 40 minit je dari KL. Kalau you dah kahwin, you nak keluar pergi mana? Kat rumah je. You nak keluar lepak kawan dia. Kerja Takkan. lah. Kerja datang sini, Kerja je kat rumah je. kat sini, mampus jauh. You have to be discipline lah. Okay, 5 keluar, 5.30 keluar. Balik tu kena lambat sikit. Boleh je. Nak tak nak? Nak si budaya tak nak si Sampai budaya. rumah, Apa? 1 pagi. you tak buat sport, you nak buat apa insaf? Apa? Let's say you not doing sport anymore. Dia nak kata nak buat food panda. Lama lah. Tak tahu lah. Ha? I jenis Okay, ini kita cerita macam plan A kau sekarang e-sport. Plan A tiba-tiba semua kedum, tak ada lagi lah. Plan B apa? Kita nak buka restoran dim sum. Perlu modal. tak, untuk saya kalau tak ada apa-apa, I sebenarnya seorang macam happy go lucky. Lepas ada Betul. apa, Dia jadi komedian. macam mana boleh je. Hantar rezeki. Dia tak kelakar ya. Masalah you tak gerak lah. I tak yang buat kelakar pun tak gerak lah. I go I lelaki. jenis nampak depan ada apa, I pergi lah. Yeah, you go with the flow. Bukan epic lelaki. I kurang setuju sikit go with the flow tu. Sebenarnya. True. I tak suka. Sebab you kena maybe satu tahap bila dah hit some age tu ya, kau fikir you tak boleh nak go with the flow. You kena like Plan contoh everything. ni bankrupt, you dah ada plan lah untuk nak buat apa. Itu for me lah personally what I've been through before lah. Tak boleh nak go with the flow tu, sumpah. Tiba. tak tahu lah, sebab macam McD I pun pernah kerja. Betul lah. Dia nak F&B. Tak, sales I pun pernah Makan free kerja. Sales I pun pernah kerja. Sales. Macam Sales lah. jual shaver, pun pernah kerja. Pun pernah jadi top sales. So sebenarnya apa You ada skill lain lah you boleh buat. I boleh buat, tapi ada rasa tu nak buat ke tak. Nak buat ke tak nak lah macam tu. But if you have to, then you akan buat lah. Kalau let's say macam last terpaksa juga kena buat, I boleh je buat. It's just that kadang-kadang I rasa sampai satu tahap I rasa terlampau selesa, I akan slack sikit. Itu yang jadi I macam jenis happy go lucky. Tapi kadang-kadang tiba-tiba macam kena push sikit lah. Macam I sampai the age lah, I akan buat yang terbaik je lah. Macam even macam kat sekolah exam macam ni, I tak suka. Macam ada orang suka belajar Last minute. I jenis last minute. Banyak lah semua last minute. Kalau I belajar macam bulan 2 bulan macam tu, I exam minggu ni Baru belajar. Belajar Short term memory. Tapi I 1 week tu I tak layan orang langsung lah. I jenis suka macam tu. Dia nak sama belajar. Apa? Kita nak sama belajar. Macam malas lah. Aku malas tu. Masa banyak sangat. Sebab alang-alang sekarang dah ada experience lah. So lagi baik I just You lepas SPM, after SPM je kan? SPM A-level. Lepas tu degree sekejap je. Oh, you pernah ambil degree? Oh, tu sem. So diploma you dah ambil lah? A-level. Oh, A-level macam matrik, macam asasi. Oh, Macam dia- foundation. Kemahiran lah. Macam tu Tak. Kita kan. A-level tu apa? Dia A-level, macam you tahu foundation kan? Okay, tahu. Foundation, tapi A-level ni, you ambil A-level, you senang pergi luar negara. Oh. Kalau orang yang nak pergi luar negara, dia first choice A-level dulu. Kalau nak local, foundation, senang. You ambil apa dulu? Dekat degree? Medicine. Medicine ni. Oh, boleh mengubah hati seseorang lah. Kalau awak So seorang yang pandai juga lah. pandai tu. Minit. I ni rasa I It tak pandai does- sangat. Actually it doesn't matter dulu. I Kalau you last minute ke tak. But as long as you faham tak apa yang belajar tu, tak kisahlah last minute ke apa, but actually you faham ke tak apa yang you belajar tu, even though it's last minute.
then okay lah, should be okay. Last minute punya memori kan. Dan macam aku suka faham dalam kelas. Balik tolong aku memang tak nak belajar pun. Aku memang kau faham betul dalam kelas. Aku macam tu. Aku tak ada dekat belakang. During Bercerita dulu kat belakang dulu. Budak net During my degree time lah. Kau diploma aku cacat-cacat. Duduk depan lah ni. Sebab sekolah tak belajar. Sekolah kan nakal. Pergi tak pergi. Tak belas semua. So dia masuk diploma tu 2 sem pertama macam pening ke macam mana nak belajar. Dah lupa cara belajar cik. Sebab dulu kita, aku kecil kan, dah cerita kat kau, sekolah macam Excel lah juga belajar. Tapi terpengaruh. Kalau belajar nampak orang main, I pun suka nak ikut juga. Jadi mengikut lah. I suka. Lepas tu kalau kat kelas, I suka kawan I buat notes dah, I tidur dulu. Nanti pinjam notes. Lepas tu baru belajar sendiri. Macam I pun, I daripada taklah kecil, lepas I sekolah menengah tu, sebab I memang tak boleh nak nakal kat sekolah sebab mak I cikgu kat situ kan. So bergaduh memang pernah normal kan. Tapi lepas habis JSPM tu, I bersama belajar. From that moment I just banyak spoil diri I. Banyak spoil. Macam-macam dulu I buat. You tanya UA sampai semua benda I pernah buat. So lepas I boleh cakap sebabkan game juga I tinggalkan semua benda tu sebab I suka main game. Kalau tak ada game I rasa I dah terperut lah dekat dunia mana I tak tahu. Game ni macam ni Memang nak tengok, nak cerita, nak back history cakap memang ada banyak back history. Kalau macam ni, ini one of the apa orang cakap, playboy dekat Wangsa Maju. Playboy masa maju. Assalamualaikum Wangsa. You pernah buat kerja apa ni selain daripada tu? Maksudnya? Macam contoh I dulu I pernah kawash. I pernah kerja butik baju kurung. Baju kurung. Tu je lah. 3 minggu tu je. Itu je kerja I pernah buat. Itu je. I tak ada benda lain dah. Jual baju I pun pernah. Dekat Sunway. Lepas tu semua kerja freelance lah macam ni. So I memang tak tahu macam mana orang kerja yang ada rutin tu. Tak faham. Tak faham. Aku fikir kalau aku tak tu kerja dulu, I tak suka kerja I buat safety dulu tu. At first dulu I praktikal dekat shipyard. Lepas tu I ada offer dekat onshore offshore tu. Itu tak sampai setahun pun I macam tak enjoy. Sumpah tak enjoy. You dekat platform and kalau ada apa-apa emergency, tak ada helikopter, tak ada boat, you tak boleh balik tau. Duit memang besar. Balik sekali memang besar. Tapi once you contoh ada kematian, you tak boleh balik. You zero. So I fikir macam tu, I dah tak nak kerja tu. So I buat e-sport je. Macam buat e-sport ni boleh lah. Tapi e-sport ni pun kita fikir memang tak lama kan. So sooner or later dalam lagi beberapa tahun ni selagi boleh. Apa lagi game selain PUBG Mobile. Tapi selagi boleh cek duit tu kat sini. Jangan give up apa. Tak ada give up. Jangan give up, cek duit dulu. Macam abang kahwin bila ni bang? Saya dah cakap, macam abang, saya ikut abang dulu. Saya dulu. Cik, besok dia lusa. Ataupun sekali. Sekali lah. Sebelah-sebelah. Sebab saya, kalau saya ni dua-dua sebelah saya. Dua-dua lah. Kau empat terus. Tak ada lah. Kita perempuan menamah dengar. Tak. Ni bini IG kat sini. Dia bukan macam tu. Dia kena sulam dengan gambar macam dia tak boleh tegur dua. Kau siapa? InsyaAllah nanti story nanti aku jadi datuk je. Kau bagilah kau alpha macam mana pun, kau banyak duit macam mana pun, tak boleh, memang susah. Kau memang nak kena semai dengan agama, baru dia faham cerita tu bukan kat kau, cerita tu sebenarnya macam meski ku rapuh. Betul tak? baik, senang dan easy lah kau cakap. Senang easy. Macam aku personally aku tak nak dua. Tapi belajar tapi tak betul, belum tentu betul. Aku faham lah kenapa orang tu dia nak dua, kenapa dia nak tiga, kenapa dia nak empat. Kenapa? Faham. Depends lah dengan orang. Sometimes dia punya dia kalau dah cerita pasal testosteron ni kan. Okey. Tapi itu tak payah kahwin betul apa kan? Tak, maksudnya macam benda tu macam okay, dia ada case yang macam contoh dah. If your testosterone too high, every day you nak. Si isteri pun susah agak nak. As a wife. so itu merupakan alasan yang berat juga ah. Itu antara salah satu contoh. Ada orang lain. Bila cakap pasal ni memang deep ada orang lain dia macam I don't know, memang nature seorang lelaki kan.
don't want peace. I want Walaupun dia tahu dia tak cukup duit. Kalau yang tak suka duit tu memang tu kita F boleh lah. cakap bodoh. Okay. Tu seorang lelaki yang tak ada kualiti lah. Itu nombor satu. Tu memang tak ada kualiti punya orang. Dan tak ada duit. Dan tak boleh bahagiakan you contoh. Lagi cari lagi satu. Tak ke bodoh tu nama dia. So kalau dia ada duit, maksudnya antara punca-punca dia adalah testosteron tu. Itu lain. Tersembur Itu sikit, lain. sorry. Tak, ada je kes yang perempuan yang macam I tak larat lah. You tolong you nak ada sampai yang macam tu pun ada. Okay, itu okay, maksudnya ada yang testosteron, ada daripada pihak perempuan sendiri, and the first wife. Depends lah, banyak. Okay. Tak, so tak cakap personally pun I tak pernah terfikir lah nak kahwin dua. Satu pun dah pening kepala. Tak. Tapi tak tahu satu hari yang akan datang, tak tahu Tapi dia. aku tak pernah menentang orang yang nak kahwin dua, kahwin tiga, kahwin empat. Aku faham. So kau faham aku lah. And ada je orang yang tak. Aku tahu tau. Certain perempuan dia macam kenapa nak kahwin empat lah. But dia tak pernah pun pergi tanya dekat perempuan-perempuan yang bini-bini yang contohnya ada seorang mamat ni. Kahwin empat yang bahagia, tapi dia tak pernah tertanya pun macam mana perempuan boleh bahagia, macam mana perempuan ni boleh nak bagi, tapi dia still nak tanya kita, kenapa nak kahwin empat, pergilah tanya perempuan tu macam mana boleh terima. Jawapan dia macam mana perempuan boleh terima. Okay, tapi percentage yang menerima tu kalau dalam 10 pasangan tu, satu pun susah nak jumpa. Satu susah. That's why dalam okay, sebab tu kalau nak masuk Islam Okay. Islam cakap apa, marry the woman of your choice by 1, 2 and 3 and 4. But if you cannot do justice between them, marry only one. Dia cakap tu, marry only one. Tak ada orang lain nak cakap marry only one. Engkau bukan as a Muslim pun kau faham kau nak dua. Kau kan? Dua je? Okay lah dua. Mana dua? Betul. But as a Muslim, dia cakap marry only one. But if you can do justice, kau rasa kau boleh buat, tak ada masalah. Tapi kau kena faham macam mana kau nak kahwin dua. Bukan kau nak kahwin dua, kau pergi Thailand, kau kahwin, balik kau cerita dengan bini kau. There's a wrong thing for you to do. Faham? Banyak macam tu sekarang kan? Dia macam mana kau nak kahwin dua. Faham? Bini kau tu bukannya terus-terus boleh setuju. Faham? Salah satu dia. So memang tak boleh lah kalau perempuan, macam kalau kita tanya kenapa kau nak kahwin, mesti kita tanya pasal kat lelaki kan. Nak tanya kat perempuan lain susah sebab kita nak cari tu yang menerima tu tak banyak. Dia susah sampai macam susah nak explain tu. Sama macam kenapa you kalau benda ni bergerak macam ni pun you boleh emo. Ada certain time perempuan dia macam okay, dia nampak benda ni bergerak pun dia boleh annoy. Faham tak? Ada certain perempuan yang kalau kita cakap macam ni pun dia annoy. Kenapa you macam tu so itu adalah perdebatan yang agak susah untuk kita nak explain. Kenapa you nak kahwin dua? It's very hard to explain. Is that because of ego? Ego ada ke? Ada pasal ego ke? Ego macam mana? Ego macam dia saja je macam nak rasa macam aku actually boleh dapat dua walau aku tak ada duit kan. Contohlah, bukan tak ada duit terus lah, macam bukan totally miskin ke apa, tapi macam adalah juga macam sederhana, tapi aku rasa macam aku ego sebab aku boleh dapat lagi seorang, so aku boleh beritahu kawan-kawan aku boleh dapat dua babe, macam tu. Macam tu ke? Maybe, tapi itu benda yang I tak sokong lah. Faham tak? Itu benda yang I tak sokong. Tak lah, selain pada ego tu maksudnya dia sayang juga, dia second tu. Tapi maksudnya because of dah sayang, ala-ala ni tambah lagi lah, kahwin je. Dia tahu tak dia nak kahwin? Nak kahwin lagi satu. Tak, I cakap itu. Kalau bini dia tak tahu, that's a wrong thing for you to do lah. So kalau bini tak bagi permission tak boleh lah kan? Etika dia salah, tapi untuk dia kahwin tu tak salah. Faham, memang tak salah. Tapi maksudnya yang salah kalau bini first tak setuju kan? Kalau tak I'm redha. not sure whether it's wrong or not. Tapi bagi I itu yang tak beretika. Betul? Tak etika. Tapi yang I tahu, kalau kau seorang lelaki yang kau nak cakap kau very alpha sampai kau boleh kahwin dua, then you show something kau, lah. okay. kau kena tahu lah macam mana, kau kena explain lah kat bini kau kenapa kau nak dua. Faham tak? Faham tak? So you have to have that capability to explain. So ujung pangkal dia maksudnya kau kena ada permission daripada first wife dulu lah. of course. Betul lah. Sebab kau nak harmoni. Okay. Apa pucuk pangkal dia. Dah tahu nak cakap macam mana? Okay, Kenapa Cik nak dua? Saya pun tak tahu. Saya boleh petik je. Bagi aku tipu lah. Kalau empat bini pun bersetuju tipu lah, tak ada jealous. Perempuan mah. Betul. So
Macam mana kau nak bagi sama masih tu? ada masalah tu. Ni dah tulis, yang ni macam rasa macam Lebih sikit lah. lebih sikit. That's why I cakap, kalau kau rasa boleh, if you can do that justice. Justice ni pula ada macam-macam. That's why you have to know every isteri kau. Kau kena tahu dia macam mana. Mendengar betul, chill. So if you wanna marry for, Go ahead lah. come to me. Bersedia lah. Come to me lah. Make sense lah, make sense. Faham. That's why Aku ingat aku seorang pun tujuan hidup ni apa je, hidup and then kahwin and then buat anak. Betul. That's why apa je lagi kau nak. Sebab ada certain perempuan yang kalau dia dah macam, dia dah faham dah tujuan hidup dia apa. Kebanyakannya perempuan-perempuan yang macam ni, dia bila husband dia dah Curang. agama, dia dah faham apa tu tujuan hidup sebenarnya. Sometimes dia tak kisah pun. Tapi tipu lah kita cakap, tak ada terasa, faham tak? But ada orang, dia memang tak boleh. Dia memang tak boleh nak kahwin dulu. Kalau kau nak, kau lepaskan aku, pergilah kahwin lagi. Ada sistem perempuan yang macam tu. Tapi kita kena faham lah. Tak semua pun. Sebab tu, dalam Islam pun tak wajib pun kahwin empat. Tapi dibenarkan lah. Sebab dulu kena faham lah situasi dulu macam mana, kenapa kita berperang, kita buat itu, buat ini. Situasi dia tak sama macam sekarang. Sekarang ni pula kita dah lah kekurangan lelaki yang berkualiti, lagi kau mau kahwin dua. Kau bini kau nombor satu pun kau tak boleh buat, kau tak boleh bahagiakan lah. Faham tak? Anak-anak tu kau tak ganting, kau pergi cari duit tu, banyak sangat duit kau. Faham tak? Aku tak setuju yang macam tu. But if you have everything, yang ini terjaga elok, tapi tiba-tiba kau nak kahwin lagi satu, aku faham. I know, aku faham why. Aku takkan mempertikaikan lah. Macam lantak kau lah. Tapi majoriti perempuan sekarang memang Dan kalau orang tu kahwin dua, tapi bini pertama dia tak jaga, aku memang tak setuju lah. Aku memang fuck you lah. Faham tak? Because they say lah macam aku, bapak aku sekarang kan, Contohlah kalau dia dengan mak aku sendiri pun tukar ganting, ada benda yang tak cukup, aku tak dapat apa yang cukup. Bibi sekarang aku dah besar, aku boleh buat haluan hidup sendiri, aku okey lah. Tiba dia nak kahwin baru. Tiba nak kahwin baru. Oh, bergaduh kan. Bukan mak aku yang bergaduh, aku yang gaduh. Faham tak? But apakah benda yang bapak aku tu buat sebenarnya salah? Salah terhadap bini dia. Tapi kalau nak kahwin lagi satu tu, adakah salah? Tak salah. Tak salah. Itu je. Ramai orang dia jump into conclusion terlalu cepat. Amin Zul. So nak kahwin satu ke dua? Tapi ada rasa-rasa nak kahwin dua tu. Tak payah kot. You tahu kan bakal dia macam mana. Garang nak mampus kan. Tak Tapi payah. benda benar Zul. Seriously benda benar. Benda benar. Benar. So dia Please lah, tiba-tiba you don't have to know lah. Salah satu pun besar lah. satu benda kepala lah. Nanti tiba-tiba main Dota ni, sini pula. Sini pula. Tak payah imagine kot. Memang takkan jadi pun benda macam tu. Tapi aku tak pernah imagine lah macam tak pernah aku rasa macam kahwin dulu ni best lah. Faham tak? Sebab berdasarkan pengalaman Best lah kalau dia cerita pasal nafsu lah. Betul tak? Best lah kalau lelaki yang cakap. Takkanlah perempuan cakap best lah kahwin dua. Takkan cakap macam tu kan. No, because perempuan tak boleh kahwin dua. Biologically Yelah, tak boleh that's why I said best lah kalau lelaki yang cakap best lah kahwin dua. Memang best. Perempuan memang takkan cakap lah best lah bermadu. Aduh. Happy gila bermadu. Ada certain case yang macam kawan saya. Yeah, that's why I said dalam 10 tu nak cari satu susah. Yes. Ada, memang ada. I percaya ada. Pukul 8 ni? Benda tu tak benda tu rare tapi benda tu jadi. Ada. Wujud lah. For you to understand tu memang Susah. Faham tak? Alright. So let's close this. So Cringe pula tu pilih. Question dia. Mampu? Marry only. Only one lah. Kalau tak mampu buat macam tak mampu lah. Betul tak? Betul. Buat je apa yang korang mampu. Mampu. So nanti kalau tak faham kenapa tiba-tiba perempuan tu macam yang kahwin lagi satu tak boleh nak bayar Brain, aku tak ada brain. Tak payah faham memang takkan dapat lah. Kahwin lagi satu tu boleh juga faham tak? Daripada segi perempuan dia macam tak faham faham. Baliknya ada pisau kat belakang. You jangan lupa pisau.
Di balik ni you kalau pergi dua ni Bagi aku walaupun apa pun macam aku pernah cakap dengan kau banyak kali, tak kisahlah perempuan ni macam mana sekalipun dia punya behaviour dia nak apa dalam hidup dia. Bagi aku masalah dalam society kita ni, kalau lelaki tu ada kualiti dan perempuan tu pun akan berkualiti. Betul. Itu semua yang boleh oleh lelaki. Dengar Renzo. If kalau kau adalah seorang Kenapa? Beliau saya. Personal Tadi dia macam bagi ucapan je tau. Kalau kau, aku, Yusof, seorang bapa yang berkualiti, anak-anak kita akan berkualiti. Betul. Itu setuju. Anak kita berkualiti, bini kita berkualiti. Anak kita berkualiti, anak kau Generasi. berkualiti. Berkualiti lah semua kan. Faham tak? Telur grade A. Telur grade A. Grade S. Betul ada kalau benda ni dia open tu. Omega triple A ni, memanglah berkualiti bang. Tak apa. Nanti kita borak lagi Una kan. Kita boleh collab lagi. Lama ni. Best tu sebenarnya. Macam podcast ni. Tak apa. Okay, so that's all lah. Let's close this. Okay, dah close. Let's close ya.